Jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Di luar, angin malam bertiup kencang, menggoyangkan pokak-pokak hiasan di sekeliling banglo mewah. 3 tingkat yang tersergam indah di pinggir bukit eksklusif Kuala Lumpur. Di dalam bilik tidur utama, Osman terbaring kaku di atas katil empuk berjenama Import. Namun, matanya terkibal-kebal memandang siling yang gelap. Dia sepatutnya tidur lena, menikmati hasil kekayaan yang dikumpulnya selama 10 tahun. Tetapi, mustahil untuk dia memejamkan mata apabila telinganya menangkap bunyi itu. Bunyi tapak kaki yang berat menyeret perlahan di lantai kayu tingkat atas. Masalahnya, Osman tinggal seorang diri malam ini. Istri dan anak kenannya sudah lama dihantar pulang ke kampung demi keselamatan mereka. Jantung Osman berdegup kencang seirama dengan bunyi seretan itu. Ramai orang di luar sana sanggup menggadaikan apa saja untuk menjadi kaya, tetapi tak ramai yang bersedia untuk membayar cukai apabila tempoh matang tiba. Di rumah besar yang serba mewah ini, Osman sadar satu hakikat yang mengerikan. Dia bukan lagi tuan rumah. Dia hanyalah tetamu yang menumpang di sarang sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan malam ini, pemilik sebenar rumah ini sudah bangun dari tidurnya, lapar dan menuntut haknya. Mari kita undur masa ke-10 tahun yang lalu. Sebelum banglo ini wujud, Osman bukanlah tycoon hartanah yang disegani seperti hari ini. Dia hanyalah seorang kontraktor kelas F yang nyawa-nyawa ikan hampir muflis ditelan hutang keliling pinggang. Lori ditarik bank, rumah sewa tertunggak, dan istri yang syarat mengandung menangis setiap malam mengenangkan nasib. Dalam keadaan desperado, kewarasan manusia mudah hilang. Seorang kawan lama yang dahulunya miskin tetapi tiba-tiba memandu kereta mewah dalam masa sebulan, membisikkan satu jalan pintas, pergi ke utara. Katanya separuh berbisik, takut didengar orang lain. Ada orang tua di sana, boleh tolong. Tapi kau kena berani. Tanpa berpikir panjang, Osman memandu kereta kancil buruknya membelah kegelapan malam menuju ke sebuah kampung pedalaman yang tiada dalam peta GPS. Didorong oleh desakan hidup yang mencekik, di ujung kampung itu, dia bertemu seorang pawang tua yang tinggal di sebuah pondok usang yang hampir roboh. Auranya menyesakkan dada, seolah-olah udara di situ lebih berat dan sukar dihidu. Pawang itu tidak meminta wang sesen pun. Dia hanya tersenyum sinis, menampakkan gigi yang hitam, dan menghulurkan satu botol kaca kecil sebesar ibu jari. Di dalamnya terdapat minyak keruh dan secebis kain kuning lusuh yang kelihatan seperti cebisan kain kafan lama. Dia tak minta banyak, kata pawang itu dengan suara parau yang menyeramkan. Cuma kesetiaan dan jamuan. Syaratnya nampak terlalu mudah untuk ditolak oleh orang yang terdesak. Osman hanya perlu menyediakan telur ayam kampung dan pulut kuning setiap malam Jumat. Itu saja. Sebagai balasan, botol itu akan menjadi kabel gaib paling kuat yang pernah dia miliki. Osman, yang dibutakan oleh kemiskinan, mengangguk setuju tanpa menyoal asal-usul benda itu. Dia membawa balik botol itu, menyimpannya jauh di dalam laci meja solek. Kesan serta-merta sungguh menakutkan dan luar biasa. Dalam masa sebulan, proyek-proyek bernilai juta-juta ringgit jatuh ke riba tanpa perlu dia melobi atau merasuah sesiapa. Pesaing perniagaannya tiba-tiba mengalami nasib malangada yang jatuh sakit misteri. Ada yang terlibat kemalangan ngeri di tapak binaan. Wang masuk menderu-daru seperti air terjun, tidak putus-putus. Osman mabuk dengan kuasa dan status. Dia tidak peduli walaupun rumah barunya sentiasa terasa sejuk beku mencengkam tulang, walaupun tanpa penghawa dingin. Dia buat-buat tidak tahu apabila terhidu bau hanyir
seperti bangkai ikan busuk setiap kali dia melangkah masuk ke bilik tidur utama. Bagi Azman, ketidakselesaan itu hanyalah harga kecil untuk sebuah empayar. Namun, dia lupa satu perkara asas tentang membela hantu raya. Nafsu mereka tidak statik. Benda yang dikurung dalam botol itu mula bosan dengan telur dan pulut. Ia mahukan sesuatu yang lebih hidup. 5 tahun kemudian, lihatlah Azman sekarang. Hartanya bertimbun, kereta sport berderet di garaj, tetapi jiwanya kosong. Fizikalnya berubah mendadak. Wajah yang dulu berisi kini cengkung, matanya lebam dan gelisah seperti orang yang dikejar bayang-bayang. Dan kulitnya pucat, lesi tidak bermaya. Dia nampak seperti mayat hidup yang dipakaikan sut mahal. Benda itu mula menunjukkan belangnya. Ia menolak jamuan biasa. Setiap pagi Jumat, Azman akan menemui hadiah mengerikan di halaman rumahnya. Bangkai kucing Parsi kesayangan istrinya ditemui dengan kepala terpusing ke belakang. Badannya dikerat dengan kejam. Minggu seterusnya, burung-burung gagak mati bergelimpangan dengan perut terburai. Itu bukan kerja musang atau anjing liar. Itu adalah amaran. Pulut kuning yang Azman hidangkan tidak lagi disentuh, malah dibiarkan basi semalaman. Benda itu mahukan daging yang berdarah. Gangguan terhadap orang sekeliling semakin menjadi-jadi. Pembantu rumah silih berganti lari, tidak sanggup bekerja lebih dari seminggu di banglo itu. Salah seorang bibi lari, lintang pukong di tengah malam buta. Bersumpah dia melihat Tuan Azman sedang mencangkung di sudut dapur yang gelap gelita, sedang meratah daging mentah terus dari peti sejuk. Bunyi kunyahan tulang dan daging itu menghantuinya sampai bila-bila. Padahal, pada waktu itu, Osman yang sebenar masih berada di pejabat, sibuk menguruskan krisis syarikat. Fenomena doppelganger atau kembar hantu ini semakin kerap berlaku, memecah belahkan kepercayaan dalam rumah itu. Istri Azman mula keliru dan ketakutan. Kadang-kadang, suami yang tidur di sebelahnya terasa kaku dan dingin seperti ais mayat. Bila dia bertanya soalan mudah, suami itu hanya merenung tajam tanpa berkelip. Dengan senyuman sinis yang bukan milik Azman yang dia kenal. Ketakutan mula menguasai sisa kewarasan Azman. Dia kubah membuang botol sial itu. Dia memandu ke jambatan sungai yang deras, mencampakkan botol kaca itu jauh ke dalam air gelap. Dia melihatnya tenggelam, rasa lega seketika. Namun, apabila dia pulang ke rumah dan membuka laci meja solek dengan tangan yang menggeletar, botol itu sudah ada di situ, kering. Tanpa setitis air sungai pun, si Oliola mengejek usahanya. Malam itu, Uzman mendapat mimpi ngeri pertamanya yang jelas. Lembaga hitam tinggi lampai berdiri di hujung katil, membisikkan kata-kata yang membuatkan jantungnya hampir berhenti. Kontrak perlu diperbaharui. Bisik suara itu, garau dan parau seperti geseran batu. Bayaran lama sudah tak laku. Keesokan harinya, satu proyek Mega Azman dibatalkan serta-merta. Saham syarikatnya jatuh merudum tanpa sebab munasabah. Panik mencengkam. Azman Kuba memberi makan darah kambing hitam sebagai ganti sementara. Berharap ia cukup untuk menenangkan pendampingnya. Dia menyembelih hayuan itu di belakang rumah dalam satu ritual terdesak. Membiarkan darah hanyir mengalir ke tanah. Untuk seketika, gangguan berhenti. Perniagaan kembali pulih sedikit, tetapi jauh di sudut hati, Azman tahu itu hanya penyelesaian sementara. Kambing tidak mempunyai jiwa manusia, dan benda yang semakin membesar dan kuat di dalam bayang-bayang rumahnya itu tidak lagi kenyang dengan darah binatang. Ia sedang memerhatikan leher yang lebih lembut, darah yang lebih manis. Ia sedang memerhatikan keluarga Azman sendiri. Klimaks mimpi ngeri itu akhirnya meletus apabila entiti tersebut bersuara jelas melalui mimpi, menuntut bayaran mutlak yang tidak boleh ditawar lagi. Nyawa anak bongsu Azman, Adam,
sebagai pasak untuk kekayaan 7 keturunan. Osman Kuba melawan takdir dengan memanggil seorang ustaz yang terkenal handal dalam perubatan Islam. Namun, usaha itu menjadi sial-sial yang mengerikan. Sebaik sahaja ustadz itu melangkah masuk ke perkarangan Banglo dan melaungkan azan. Dia tiba-tiba tercampak ke dinding seolah-olah ditendang oleh gergasi halimunan. Muntah darah hitam sebelum jatuh, tidak sedarkan diri. Tiada siapa yang mampu menolong Azman sekarang. Dia bersendirian menghadapi akibat tamaknya. Malam kejadian, Azman membawa istri dan anak kanannya bersembunyi di dalam bilik kebal di tingkat bawah tanah. Bilik yang direka khas dengan dinding konkrit tebal. Dia memagar setiap penjuru rumah dengan garam kasar, lada hitam, dan paku. Cuba menipu entiti itu bahwa rumah itu kosong. Namun, hantu raya bukan semudah itu diperbodohkan. Tepat jam 3 pagi, Banglo itu bergegar seperti dilanda gempa bumi. Perabot mewah di tingkat atas dihempas hancur. Bunyi kaca kandeliar pecah bergema seperti letupan bom. Diikuti bunyi cakaran tajam pada pintu besi bilik kebal yang menyeksakan jiwa. Tiba-tiba, gangguan fisikal berhenti dan diganti dengan perang psikologi. Dari luar pintu besi yang terkunci rapat, terdengar suara Adam menangis, teresak-kesak, meminta tolong. Ibu, sakit, tolong Adam. Panas. Suara itu sebiji, seperti suara anaknya. Istri Azman hampir histeria, mahu membuka pintu. Walaupun Adam yang sebenar sedang menggigil ketakutan dalam pelukannya. Itu adalah helah kuno hantu raya menggunakan suara orang tersayang untuk memancing mangsa keluar. Azman sadar, dia sudah tiada jalan keluar. Dengan linangan air mata jantan, dia melangkah keluar dari bilik kebal untuk berhadapan dengan makhluk itu, menawarkan dirinya sendiri sebagai ganti. Ambil aku, jangan sentuh mereka, jerit Azman kepada kegelapan pekat yang berbau hanyir itu. Angin sejuk melanda, dan jeritan Azman terhenti serta merta diganti dengan bunyi tulang dipatahkan yang ngilu. Semenit kemudian, pintu bilik kebal diketuk perlahan dengan irama yang tenang. Sayang, buka pintu. Abang dah halau dia. Suara Azman kedengaran normal, malah terlalu ceria. Apabila pintu dibuka dengan ragu-ragu, Azman berdiri di situ dengan senyuman sinis yang asing. Matanya bukan lagi mata seorang ayah yang penyayang, tetapi mata pemangsa yang baru kenyang. Plot twist yang tragis telah berlaku. Entiti itu tidak membunuh Azman. Sebaliknya, ia mengambil alih jasad kosong itu sepenuhnya. Jiwa Azman yang sebenar kini telah dirap, terperangkap menjadi hamba abadi di alam gaib sebagai cagaran, manakala tubuhnya kini menjadi sarung baharu untuk hantu raya itu menikmati dunia manusia. Hari ini, keluarga itu masih kaya raya, malah empayar perniagaan Azman semakin berkembang pesat ke tahap antara bangsa tanpa sebarang halangan. Namun, jika Anda melawat rumah agam itu, Anda takkan dengar gelak tawa. Istri dan anak Kenania hidup dalam ketakutan yang senyap, berkongsi bumbung dan meja makan dengan seekor raksasa purba yang memakai wajah suami dan ayah mereka. Ingatlah amaran ini. Jangan sesekali membuka pintu kepada jalan pintas gaib demi harta dunia. Sekali ia masuk, ia takkan keluar dengan tangan kosong. Dan harganya mungkin nyawa dan jiwa Anda sendiri. Jika Anda ada kisah seram begini, kongsikan di komen, tekan subscribe untuk lebih banyak kisah benar yang disembunyikan.